Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau kat mana bermula segala haraf, huruf jamak daripada kalimah harfun. Harfun ni satu huruf. Harfun ja'a lil makna, jamak dia hurufun. Harfun, harfani, hurufun. Jamak taksir kalimah haraf. Bermula segala haraf, segala alif sampai ya huruf hijaiyah itu ibarat daripadanya jua. Apa maksud ibarat daripadanya? Sebagai alat untuk membuat ibarat atau mentadbirkan kemampuan berkata-kata yang ada daripada Allah. Apabila kita baca Quran, dalam Quran ada huruf, ada haraf, tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf-huruf itu yang kita baca ataupun yang kita lihat, yang kita tulis, yang kita hafal itu hanyalah ia merupakan ibarat sahaja daripada kemampuan berkata-kata yang ada pada Allah ataupun sifat Allah. Ibarat dia sahaja, bukan diri sifat itu sendiri. Sifat yang qadim, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara, sifat tu. Manakala huruf itu hanya ibarat sahaja, tadbir. Itu dan ibarat itu lain daripada yang ditakbirkan. Huruf lain, kemampuan berkata-kata lain. Kemampuan berkata-kata ada di anak tekuk anak lain. Lepas tu anak kecil ni, perkataan ni hanya ibarat sahaja daripada kemampuan berkata-kata yang anak ada ni. Kemampuan berkata-kata ni lah hak qadim. Kalau zat Tuhan lah. Mana kalau hak manusia, hak ni lah tidak ada huruf, tak ada suara. Gitu nak ayat. Maka huruf Al-Quran itu menunjuk ke atas kalam Allah yang azali. Kalam Allah maknanya sifat kalam Allah yang azali, yang berdiri, yakni yang berada di zatnya Allah. Maka dikatakan Quran itu kalamullah sebab ia menunjukkan sifat kalam. Sebab itulah Al-Quran dipanggil kalamullah. Secara hakikatnya dalam ilmu usuluddin, kalamullah tidak berhuruf, tidak bersuara. Macam mana Al-Quran berhuruf, bersuara pula? Dia hanya mentadbirkan apa yang ada pada Allah, kemampuan berkata. Maka dipanggil nama sifat Tuhan kalamullah diletak kepada Al-Quran. Sebab tu setengah ulama menyatakan
Al-Quran dipanggil kalamullah tidak masyhur di sisi ulama tauhid. Kerana takut-takut manusia terkeliru dengan sifat kalamullah tu. Di dalam ilmu lain, di dalam ilmu tafsir, dalam ilmu usul tafsir, dalam ilmu ilmu usul tafsir, ilmu ilmu usul fiqh ke, tak apa disebut kalamullah. Tapi dalam ilmu usuluddin sangat kurang penggunaan dia dan jarang ulama menyebut Al-Quran sebagai kalamullah di dalam perbahasan ilmu tauhid. Dan telah muafakat sekalian salaf. Salaf ni ulama yang hidup 300 tahun lepas Nabi meninggal. Ratus yang pertama, ratus yang kedua, ratus yang ketiga. Atas haram mengatakan dengan makhluk Al-Quran. Sekalipun lagu tu, sekalipun kalamullah bukan Al-Quran dan Al-Quran bukan kalamullah, yang qadim itu adalah kalamullah, Al-Quran mushaf itu adalah benda baru, dicetak baru setiap tarikh. Sekalipun lagu tu, ulama salah mengharamkan menyatakan Al-Quran itu makhluk. Bapa Al-Quran itu makhluk? Takut dah. Saya di kafir. Takut perkataan ni apabila kita kata Al-Quran itu makhluk, takut terbawa-bawa kepada sifat kalam Tuhan pun makhluk juga. Cerita fenomena ni. Ada fenomena zaman dulu, zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal menyata Al-Quran ni makhluk. Makhluk Al-Quran ni makhluk, pendapat Mu'tazilah. Maka pendapat kita tidak kata makhluk juga kerana takut. Memanglah secara hakikatnya Al-Quran yang bermushaf itu. Tetapi di dalam ilmu usuluddin, Al-Quran juga dipanggil kepada sifat kalam Allah, dipanggil Al-Quran juga. Maka takut Al-Quran ni maksud ke sifat kalam Allah gak, qadim, hadis gak saja. Sebab itulah Al-Quran ada dua maksud. Di dalam syarah Jauharah Tauhid sebut Al-Quran ada dua maksud. Pertama, Al-Quran dengan makna sifat Allah. Hak ni qadim. Hak ni lah yang cerita zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal khilaf di sifat tu. Ahli Sunnah wal Jamaah kata Tuhan ada sifat kalam dan ia qadim sama dengan Allah Ta'ala. Zat Tuhan qadim, sifat kalam Tuhan qadim. Mu'tazilah kata Tuhan hanya ada zat saja. Kalau kalam lain daripada zat, benda baru. Maka dia kata kalam itu benda hadis. Yang dipertikaikan sifat kalam Tuhan tu. Bukan Al-Quran mushaf tu tak ada orang pertikaikan. Mushaf ni tentu dah orang kata benda ni baru. Maka sebab itulah bahaya juga. Cerita, duk ayat cerita dah. Kita duk ayat cerita Imam Ahmad Ibn Hanbal kena rotai, kena pukul. Di zaman pemerintah 3 khalifah. Bani Abbasiyah bermula daripada khalifah berapa dia tak ingat dah. 3 khalifah naik ni Mu'tazilah menguasai kerajaan pada masa tu. Maka menyatakan Al-Quran yakni sifat Allah Ta'ala tu baru. Sebab dia kata zat yang qadim. Kalau tambah selain daripada zat, tu qadim baru hadis automatik. Ahli Sunnah kata zat Tuhan ke qadim lah. Pas sifat ni sifat Quran. Quran ni sifat Tuhan juga. Yakni apa maksud kalamullah ni? Qadim supaya tu. Dok balah qadim hadis. Maka geger apa? Sehinggalah berlaku karamah kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apabila diuji dia, debat-debat, maka dia hak paling lantai sekali melawan kerajaan pada masa tu dalam bab isu sifat kalamullah yang dipanggil Al-Quran. Al-Quran juga kena sebut ni bab kalamullah. Maka dirotai akhir sekalinya dia berdoa. Menggoreng dulu kena rotai dia pakai seluar saja. Apabila rotai tu kalau dia putus tali getah dia. Maka nak cabut seluar dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jagalah maruah aku. Maka dilihat ada tangan, 1 tangan keluar akak kat seluar dia.
Maka apabila dirotan, diberi dalam penjara, apabila keluar daripada penjara, Imam Syafi'i pada masa tu ada lagi. Cuma benda ni berlaku di Imam Syafi'i di Baghdad. Imam Syafi'i duduk di Mesir. Imam Ahmad Ibn Hanbal duduk di Iraq pada masa tu. Maka tulis surat Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, minta dia hantar ke baju dia hok duduk dalam jaga. Baju dia hok dia kena rotan tu, minta hantar kepada dia nak ambil berkat. Nak ambil berkat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Harus hukumnya seorang guru mengambil berkat daripada seorang murid. Dan Rasulullah sendiri pun pernah minta doa daripada Sayyidina Umar. Apabila Sayyidina Umar nak pergi ke Mekah, maka Rasulullah ayat kata, la tansana ya ukhayya min du'aika. Jangan lupa kami wahai saudaraku, berdoalah untuk kami. Maka Sayyidina Umar, Rasulullah minta dengan Sayyidina Umar untuk berdoa kepada dia. Hak ni masalah ambil berkat dengan orang yang lebih, ambil berkat dengan orang kurang. Boleh tak? Dia panggil ambil berkat, tabarruk bil afdal dengan orang fazil. Orang lebih fazil dengan orang mafdul. Boleh ke tak? Boleh hukum dia. Rasulullah buat dengan Sayyidina Umar. Dan Imam Syafi'i mengambil berkat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maka apabila lagu tu siapa ke tempat dia, dia ambil, dia rendai air tu. Lepas pada dia basuh, nak basuh hak bekas darah gapo dia semua, maka direndai air tu, dibuat minum untuk dia dan anak-anak murid dia. Tu Imam Syafi'i ambil berkat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Cerita khalqul Quran, kejadian Al-Quran. Adakah dia makhluk ke? Adakah dia bukan makhluk? Mu'tazilah zat saja qadim. Selain daripada zat, dia nafikan semua sifat. Seolah-olah Tuhan itu mu'attalah dia panggil. Mu'attalah yakni tidak bersifat, hanya ada zat semata-mata. Kaedah dia sebenar, dia nak mentauhidkan Tuhan asalnya. Terlampau nak mentauhidkan Tuhan, hanya nampak zat semata-mata. Yang mencipta Tuhan, yang menghendakkan Tuhan lah zat dia. Yang melihat zat Tuhan. Betul juga yang kecek sebenarnya, Mu'tazilah. Tetapi ada kesilapan sedikit. Kerana terlalu hanya sehingga menafikan sifat Tuhan. Kita kata yang mencipta zat Tuhan. Ya. Yang melihat zat Tuhan. Serupa Mu'tazilah. Ya, serupa. Tetapi zat Tuhan yang ada sifat basar melihat. Kita tak kata sifat yang membuat, kudrat yang membuat dah. Kalam yang berkata-kata, kita tak kata itu. Tuhan apa dia berkata? Tuhan lah. Cuma Tuhan yang ada sifat kalam. Kalau Tuhan tak ada sifat kalam, tak boleh berkata-kata. Mu'tazilah kata tak. So ya, zat Tuhan semata-mata. Lagu tu. Orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah pun ada berpendapat lagu tu bagi orang yang fana. Kita ada kalau ngaji martabak ke dah. Kalau ngaji hakikat dalam bab ilmu tauhid, ada orang fana fil af'al panggil. Wahdatul af'al. So saja yang melakukan perbuatan. Perbuatan yang banyak-banyak sekarang ni, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, melihat satu perbuatan saja. Semua itu perbuatan Tuhan belaka. Tuhan yang menggerakkan kamu, Tuhan yang menggerakkan aku, Tuhan yang buat aku kecek, Tuhan yang membuat kamu mendengar, Tuhan. Semua tu satu perbuatan Tuhan belaka-belaka. Maka dia nampak so saja perbuatan. Dia pun naik sikit lagi, martabat tinggi lagi. Semua sifat-sifat yang ada pada makhluk tu hanyalah sifat Tuhan belaka. Kita ada kudrat. Sifat 7 tu lah, sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basok kita tengok pada diri kita. Tidak lain, tidak bukan, hanyalah kudrat Tuhan semata-mata. Kita boleh hakak. Iradat ni, semua hak Tuhan belaka. Milik Tuhan belaka. Maka hilanglah sombong kita. Hilanglah takabur kita. Dah tengok tak ada apa dia hak ada pada diri kita. Hanyalah pemberian daripada Allah. Dan milik penuh Allah Ta'ala. Begitu juga apabila kita fana di dalam perbuatan, kita tidak akan jadi marah ke orang.
Kita tidak akan nampak sebagai keburukan di atas muka dunia kecuali semua itu perbuatan Tuhan. Satu lukisan yang dilukis oleh Allah. Dalam lukisan itu ada benda indah, ada benda yang buruk. Tetapi dia lukisan yang Allah Ta'ala lukis. Nescaya satu lukisan yang dipenuhi dengan baik dan buruk dicipta oleh Tuhan satu pemandangan yang sangat indah. Maka dia tidak melihat baik buruk tu, tapi dia lihat siapa dia yang melukis alam ini. Maka nampaklah bagi dia keindahan semata-mata. Tidak ada sedikit pun keburukan. Sekalipun lukisan itu menunjukkan lukisan buruk misalnya. Separuh dia buat buruk, separuh dia buat comel. Maka kesenian itu, benda-benda yang abstrak, benda-benda lagu ni dilihat oleh orang-orang sufi sebagai tanda keindahan Tuhan. Zahirnya sifat jalal dan sifat jamal Tuhan, maka melahirkan kamal, kesempurnaan. Kehebatan, kelembutan, keindahan, sakit, sehat, bodoh, cerdik, megah, hina. Semua itu adalah keindahan Allah Ta'ala semata-mata. Maka dia asyik masuk dengan pemandangan, melihat semua perbuatan itu. Tidak ada sebagai komen kecuali hanya sebut Masya Allah, Subhanallah sahaja. Pemandangan. Kedua, apabila tengok diri dia. Saat ni dia tengok diri orang. Tengok perbuatan orang. Tengok perbuatan dia. Sifat pun hak Tuhan. Kerana daripada sifatlah keluar perbuatan. Daripada sifat kudrat keluar perbuatan. Nak gerak. Gapo dia. Maka saat ni kita tengok benda hak jauh sikit. Perbuatan. Lepas daripada sifat dah. Kita tarik dekat sikit. Oh, sebenarnya perbuatan ini keluar daripada sifat. Kalau tidak ada sifat kudrat, iradat, samuk, basuk, manusia tak boleh melihat, tak boleh menggapo. Maka mendengar, melihat gapo hasil daripada sifat. Sifat tu sendiri rupanya milik Allah Ta'ala juga. Ya Allah. Sumber tu sendiri pun daripada Allah. Kalau kita agak lukisan tu comel dah. Cat tu sendiri milik Tuhan dah. Kertas tu milik Tuhan dah. Asal siluh daripada pemandangan tu sendiri pun asalnya daripada Allah. Plan dia pun daripada Allah. Oh, ingat hak ni yang hak milik Allah. Tak tarik. Rupanya sifat-sifat ni juga milik Allah Ta'ala. Maka hilanglah sifat mazmumah. Timbullah sifat mahmudah. Timbullah sifat nak menghargai. Rasa bersyukur dengan sifat yang Tuhan beri kepada Tuhan. Maka tarik sikit lagi. Tarik masuk dalam lagi. Semua zat-zat. Benda-benda yang ada di dunia ini. Molekul-molekul, debu-debu yang berterbangan. Sama ada debu kecil, debu besar, apa dia, hatta manusia. Semua benda itu milik mutlak Allah Ta'ala. Jadi, zat itu juga milik Allah Ta'ala. Berpunca daripada, kalau kita ngaji usuluddin, satu jauhar 9 arak. Makhluk Tuhan ni, arak dengan jisim. Maka daripada ni dikapuh buat sifat ni. Daripada dua ni kapuh jadi sifat ni. Dua kapuh jadi makhluk ni. Kapuh ni jadi panggil malaikat. Kapuh arak dengan jirim ni jadi arah. Kapuh arah ni kapuh arak dengan jirim ni jadi manusia. Kapuh benda ni jisim ni so ya sebenarnya. Yakni makhluk Allah tunggal semata-mata. Maka apabila orang tengok zat semata-mata, dia tak nampak dah sifat. Dia nampak zat kosong. Ni Mu'tazilah ni. Mu'tazilah ni dia pergi kepada zat direct. Zat direct. Apabila zat direct, dia tak nampak sifat. Kalau sifat ni benda baru selalu. Dia nampak zat, dia nampak so tunggal. Kalau dalam zikir, martabat zikir hu. Kita nak zikir hu. Hu tu kita tuju kepada zat semata-mata tanpa lihat kepada sifat lagi. Kerana hak paling asasnya adalah zat dulu. Kalau kita agak tepung dulu. Tepung hak kami. Nak buat jepuk, nak buat karipak tu suku pasal. Tepung benda lagu ni. Nampak tepung lagi. Boleh jadi karipak? Ya mungkin. Kita pun ambil gotel-gotel bubuh isi. Karipak. Sifat karipak ada pada dia. Maka sifat ni dia kata baru sikit daripada zat. Maka dia apabila fana di zat,
orang ahli sunnah wal jamaah, maka dia tidak nampak sifat. Kadang-kadang dia kecek nak serupa Mu'tazilah. Tapi iktikad dia Tuhan ada sifat. Cuma perasaan dia pada ketika itu nampak zat semata-mata. Mu'tazilah ni iktikad dia Tuhan zat semata-mata, tak ada sifat. Beza dah. Yang nampak jelas. Dikehendaki dengan dia lafaznya diturun ke atas Nabi. Haram mengatakan dengan makhluk Al-Quran. Tak boleh kata dah. Sebab itulah. Sebab takut keliru. Bukan sebab dari sudut ta'rif dan iktikad tu lain lah. Cuma ulama tauhid berjaga-jaga supaya takut terlalu laju kecek nama ke naik syok sementara. Termasuk kata Al-Quran ni makna sifat Tuhan pun keliru kan. Sebab Al-Quran ada kata maksud sifat tu, dia kata hadis juga kan, nyanyo lah. Dia kehendaki dengan dia lafaz Al-Quran diturun ke atas Nabi. Macam mana kalau sifat tak boleh diturunkan, lafaz tu boleh diturunkan. Melainkan pada tempat menyatakan supaya jangan kecuali ada tempat belajar, kita kena beri penerangan yang jelas. Bagi orang awal ni kecek lagu tu ya. Batagon ni. Tengok kudrat Tuhan buat kecek salah sebenarnya. Kudrat mana boleh mencipta, Tuhan lah mencipta. Ni hasil daripada kudrat Tuhan, salah kecek. Maka kita takut ya kecek lagu tu terkeliru dari sudut faham yang dia apa. Maka ayat kata Al-Quran itu benda qadim. Berjaga-jaga. Lafaz di atas Nabi Muhammad melainkan pada tempat menyatakan. Supaya sempat menyatakan makna sempat mengaji lah. Supaya jangan memberi wahai. Wahai ni beri syok. Akan baharu sifat yang berdiri di zat. Itu sahaja. Supaya takut wahai. Bukan secara hakikatnya lah. Maka bagi orang belajar, kita kena beritahu secara detail. Secara terperinci, manakala bagi orang awam, kita beritahu gitu ya. Maka jadi fasik orang yang berkata dengan makhluk Al-Quran. Fasik kita hukum sebab wajib, meninggalkan benda wajib jadi fasik. Sekalipun khilaf ulama tak apalah, tapi kita hukumkan secara fasik atas pendapat. Tiada jadi kufur kerana bukan benda salah pun. Dan jadi kafir orang yang berkata dengan makhluk kalamullah. Tu memang kalau sebut sifat tu direct. Kalamullah itu. Yang berdiri dengan zat. Maka misalnya. Walillahil masalul a'la. Engkau sebut akan. Dan Allah tinggi daripada misal dan contoh. Kita nak beri contoh pun payah dia kata. Kalamullah. Al-Quran. Dua maksud. Pertama, mushaf. Kedua, kalamullah, sifat Allah. Begitu juga kalamullah, ada dua maksud. Ada makna mushaf Al-Quran. Ada makna sifat Allah Ta'ala. Jadi benda tu, kalimah itu terkeliru. Orang nak sebut. Jadi kalau kita kena tanya, kalamullah, kalau orang kata Al-Quran, kalau kita kata nak masuk coding ke apa? Al-Quran masuk sifat, ya betul. Kalau Al-Quran makna mushaf, tak betul. Begitu juga kalau kata kalamullah baru. Kalamullah ke apa? Kalamullah mana Al-Quran. Apa? Dia kena lagu tu. Jadi apabila kecek tu jadi keliru, ibarat, maka ulama berjaga-jaga, qadim belaka. Tu sahaja. Engkau sebut akan seorang laki-laki dengan lidahmu. Kita sebut laki-laki dengan lidah ni. Lidah kita sebut laki-laki. Laki-laki tu kau apa dia? Laki-laki. Kita sebut aja deh. Laki-laki tu orang lain. Ini tubuh dia. Kita hanya sebut saja laki-laki. Maka sebut laki-laki itu masuk pada lidahmu. Dan zat laki-laki itu tiada masuk pada lidahmu. Ketika mu kecek laki-laki itu duduk di lidahmu ya. Tapi laki-laki itu duduk luar. Dia nak royak kata sifat tu lain, benda tu lain. Takbir dia pun lain. Maka inilah makna katamu dibaca pada lidah. Al-Quran dibaca pada lidah. Apabila kita baca pada lidah, bukan sifat Tuhan mari melekat di lidah kita. Tak. Sifat Tuhan duduk di zat Tuhan yang koding lagu tu. Pas kalamullah ni, kita duduk baca tu. Baca tu hanya takbir kamu sahaja. Demikian lagi apabila menyuruh akan kamu seorang laki-laki. Atau Allah menegah kamu akan sesuatu.
maka adalah engkau bangkit kepada hatimu, yakni suruhai dan tegahnya jua. Tiada laki-laki itu masuk pada hatimu, maka inilah kata dia mahfuzun fis sudur, terpelihara dalam hati. Al-Quran kita hafal dalam hati. Adakah Al-Quran yang maksud kemampuan berkata-kata Tuhan? Tak. Hak ni hak apa pula? Hak kita sebut Al-Quran. Hak ni hak Al-Quran hak wujud di lidah kita, di kata-kata kita. Bukan sifat Tuhan pun. Pas kita hafal dalam hati ni takut tu. Dah hak apa pun, hak tu wujud di dalam hatimu, hak wujud dalam akal. Hak kita tulis pula, hak tu wujud di tulisanmu pula. Benda lain-lain. Hak mu tulis bukan hak mu hafal. Bukan tu zat lain tu. Hak mu baca tak serupa dengan hak mu hafal. Hak hafal di sini dah. Hak lain. Jadi benda lain-lain. Supaya kita lukis plan rumah. Mula-mula kita kaya. Okey, sebutir rumah ni. Kita pun lukis. Kalau kita lukis tu ni tak? Tak, ni kat sini. Tak terbit pun. Lepas tu kalau lukis tu, lukisan dia. Kita pun buat rumah. Buat rumah tu buat. Siapa tak plan ni? Jok juga. Lain-lain. Hak di sini lain. Hak di kertas lain. Hak di lain. Maka begitulah martabaknya. Martabaknya. Dalam ilmu pengajian martabak, lagu itulah manusia. Manusia di dalam ilmu Tuhan. Kita ni asal dalam ilmu Tuhan. Apabila Tuhan cipta diri kita. Siapa hak kita ni hak ni? Muhaizat ni. Siapa duduk dalam ilmu Tuhan tu? Kau benda lain? Lain. Hak ni panggil syu'un zatiyah. Syu'un. Dalam ilmu tasawuf, inilah martabak. Martabak anak hak nu. Hak dalam ilmu Tuhan. Tu coding mana? Oh, awak coding sebenarnya. Ya. Ketika martabat mana? Ketika awak peringkat mana? Di dalam ilmu Tuhan. Hak tu coding berlaku. Maka setengah orang kata saya coding. Saya hak mana dimaksudkan? Kalau awak sekarang ni, awak tidak coding ni. Tapi kalau awak di dalam ilmu Tuhan, menjadi maklumat Tuhan, hak tu coding. Kerana Tuhan coding, ilmu sifat dia coding, benda hak dia tahu pun coding jugalah. Zaman mana kita tahu kan. Maka ni martabat. Jadi kalau orang ngaji ilmu martabat, kadang-kadang sesak sini, dia kata hak ni coding juga. Sudah. Tak boleh. Mana boleh. Kalau kita agak martabat tepung baru. Tepung ni boleh jadi karipak, boleh jadi sekuk, boleh jadi gapo. Tu tak apalah. Tapi dia jadi karipak dah, bukan tepung. Dia tak pakai tepung, dia pakai karipak dia panggil. Inilah orang kata pengajian martabat. Maka kena mengaji juga. Kalau tak mengaji kak, Wahabi memang tak suka lah ilmu martabat ni lah. Dia kata sesak ilmu batiniah dia panggil. Orang ahli sunnah pun kalau dia tak erti pun dia kata batiniah juga. Serupa dia tak belajar. Dia tak faham martabat tu ke apa dia. Dia faham mutabak tu faham. Dan demikian lagi. Ni contoh sifat kalai juga. Supalah halal ni lagu tu cerita dia. Dan demikian lagi engkau surat nama. Tulis. Laki-laki di dalam suratmu. Maka masuk nama laki-laki tu dalam katamu. Tiada zat laki-laki tu masuk dalam suratmu. Tak ada pun laki-laki tak masuk pun tulis. Lelaki. Ataupun melukis gambar kereta. Bukan kereta tu masuk lagi. Dia panggil wujud pada akal, wujud pada hati, wujud pada lidah, wujud pada kertas, wujud pada. Maka inilah maktub dipanggil. Makni masahif suhuf ataupun suhuf. Kalau kita tengok Al-Quran ditulis itu bukan benda lain lagi daripada hak kita hafal. Maka jangan engkau sangka yang engkau baca dan yang engkau hafal dan yang engkau surat itu kalam Allah. Dan hanya sungguhnya menunjuk ke kalam Allah saja yang qadim. Tiada berharah, tiada bersuara kalam Tuhan. Tiada dahulu, tiada kemudian. Maka tiada masuk kalam Allah itu di dalam segala kutubnya, kitab-kitab dia. Kemampuan Tuhan tak pernah masuk dalam Al-Quran. Dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, dalam kitab gapo. Kalau Tuhan masuk dalam kitab Zabur jadi bahasa Kipti. Jadi bahasa Zabur jadi Suryani. Jadi bahasa Ibrani. Kalau Tuhan berlaku? Ya, kalau Tuhan. Bukan kalau Tuhan bahasa Arab tu bahasa.
Ibarat takbir daripadanya saja. Dan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, maka tiada bercerai selama-lamanya dengan zat kemampuan Tuhan berkata-kata tu. Dan tiada seorang bersifat dengan dia oleh yang lainnya. Tak ada orang boleh bersifat dengan sifat kalam Allah. Dan lagi jikalau kita kata wallahu a'lam. Ustaz yang disayangi, nak tanya isu Palestin dengan Israel hari ini. Hari ini yang nak tanya. Saya sokong Palestin Ustaz, tapi saya tak sokong Hamas. Apa pandangan Ustaz? Hak ni, kenyataan ni pernah dikeluarkan oleh seorang buya di Indonesia. Pernah menyatakan kenyataan lagu ni. Saya bersama Palestin, saya sokong perjuangan Palestin merampah bumi dia daripada Israel. Tapi saya tidak sokong cara Hamas. Maka adakah betul benda lagu ni? Ana nak kecek kan takut demo ban ana pula. Jadi ana lebih cenderung kepada pendapat dia. Kita sokong Palestin tetapi cara Hamas bertindak kita tak sokong. Ya perang dengan Israel ada betul dia, bagus betul. Tak semualah. Ada isu-isu Hamas kita tak sokong. Tak selari dengan dia pendapat kita. Kerana kadang-kadang tak tahulah fakta negara dia, negara perang. Bagi dia, siapa dia yang tak sokong Hamas boleh bunuh. Dia bunuh sama buat dia juga. Dulu yang berjuang untuk menentang Israel, Hamas dengan Fatah. Tapi Hamas mengisytiharkan Fatah telah belok khianat kerana duduk dengan kerajaan. Jadi lagu mana? Lah ni Hamas tembak Fatah, Fatah tembak Hamas. Jadi perjuangan manusia ni ada kadang-kadang tersasar. Manakala tindakan dia lah ni hak perang dengan Israel, semua orang sokong, tak ada khilaf, tak ada gapo. Tapi ada bab-bab, ada ketika kita tidak sealiran dengan Hamas. Untuk mendapatkan Palestin, perjuangan untuk mendapatkan Palestin, ya kita sokong. Tapi ada bab-bab, Hamas ni kita tak boleh nak sokong pendapat dia. Antaranya lagu tu lah. Dia kata siapa dia lawan Hamas, halal lagu. Lagu tu. Maknanya, tidak bersama Hamas untuk menentang Israel. Bagi dia, itulah cara dia. Perang, goreng. Jadi dulu dia kata kalau orang nak buat runding. Kerana ulama, isu Palestin ni 90 tahun dah lebih kurang. Maka ulama fikir lagu mana nak selesai. Negara dia perang, dengan senjata pun kurang. Lagu mana nak perang, maka kita berunding dulu sementara. Bukan kita nak mengisytihar, nak mengiktiraf Israel. Tapi kerana kekuatan kita kurang, maka kita berunding dulu. Maka bagi Hamas, orang yang berunding tu tak betul. Kena lawan juga. Jadi minat melawan kali popok dia. Maka lagu tu lah. Dia kata, tidak bersama dia menentang, maka hukum dia khianat beluk. Jadi, itulah pendapat ana. Orang nak sokong sekali pun terpulang kepada dia. Lah ni duduk naik syekh Rabbana belakang. Palestin, la ilaha illallah. Subuh tak nampak kakak. Wajib fardu ain tak mengaji. Duk sokong Wahabi lagi. Nak sokong Wahabi nak berjuang ke Palestin. Tak salah. Betul akidah demo dulu. Biar jadi ahli sunnah dulu. Baru nak tolong orang. Tolong diri kita dulu. Biar jadi ahli sunnah dulu. Gitulah. Pandangan ambo. Demo dengar, suka dengar. Kau tak suka dengar. Itulah ambo nak sebut. Ustaz, adakah Sadah Alawi ini ada hak umur untuk dipanggil Habib atau Sayyid? Habib atau Sayyid bagi Sadah Alawi ini bagi orang pertama, orang yang ada ilmu. Orang pemuka, orang ada ilmu, orang alim, maka dipanggil Habib. Kalau biasa dipanggil Sayyid. Biasa ya. Mana kalau Habib ni orang ada ilmu. Ataupun dia tak ada ilmu tapi dia ketua kumpulan dia. Munsib dia panggil, ketua kabilah dia. Maka orang ada pemuka dalam tempat dia, maka dipanggil Habib juga.
Adapun orang tu tua, macam tu dia panggil Habib. Kalau nenek dia panggil Hubabah. Bukan sebab dia Said, tapi dia tua kita panggil Hubabah. Tu cara bahasa orang kecek lah. Tak ada kaitan dengan hukum hakam pun. Istilah-istilah yang dibuat supaya mudah kita nak sebut benda-benda dah. Benda bukan ada dalam Quran hadis. Tetapi cara panggilan kita. Kalau orang tua kita panggil nenek. Kita nak panggil adik pun boleh. Panggil kot nenek kita adik dia. Tak ada. So, mengotak ada langgar Quran hadis. Tapi cara susunan istilah tu panggil. Macam mana anak Sayyidi Habib Omar. Ada dipanggil Said macam Said Husin. Dan ada dipanggil Habib macam Habib Saling. Muka Saling tu ya besar dah. Saling tu ya besar dah. Anak dia hok sulungnya. Sebab tu dia panggil Abu Salim Habib Omar ni. Anak sulung dia. Husin ni kecil lagi Husin ni. Jadi Husin ni anak dia dengan isteri ketiga ke berapa. Habib Omar ada 4 isteri. Jadi ni daripada anak yang ketiga kalau tak silap ambo ni. Isteri dia yang ketiga. Jadi muka kecil lagi kita panggil Said Husin. Tapi muka dia rapat gak panggil Saling, panggil Husin gitu ya. Tapi dia rapat lah. Jadi panggilan tu hanya nak memuliakan dia. Habib, Sayyid kita panggil lagu tu. Menghormati darah Nabi. Lagu tu saja. Panggilan ni direka tapi hanya nak menunjukkan kemuliaan. Tapi kalau orang sebut Salim saja tak semestinya dia menghina. Dok kadang-kadang terlalu rapat jadi tak ada masalah apa. Kita tak biasa ni panggil Habib lah, Habib Salim ko. Saya Husin ko. Ustaz ambil wuduk basuh muka kali pertama. Jika ada satu tempat yang tak kena air tak sah ke wuduk tu? Macam mana pula ketika basuh tangan dan kaki kali pertama jika ada satu tempat tak kena air tak sah ke wuduk? Kalau tak kata maka hukum dia tidak sah. Tapi kalau tidak sah yang kali pertama sini. Maksud kita basuh kali pertama tak kata sini. Basuh kali kedua kata sini. Tak apalah, tak ada masalah lah. Basuh muka pun tak apa. Masa hamba niat saat ni tak kata ni. Basuh kedua baru kata. Tak apa. Ketika kata tu baru dipanggil basuh pertama. Kerana tak syarat kata apabila niat tu di muka kena basuh biar berkata lalu tak. Kalau basuh sekerat niat. Tak apalah. Lepas tu hal ni siapa berkata lah pula. Ustaz yang mohon ijazah selawat awalin wal akhirin dan cara mengamalkannya setiap. Selawat ke apa dia? Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi Muhammadin fil awalin. Hamba tak ingat. Hamba ada ijazah kau tidak hamba tak ingat deh. Jadi hamba tak boleh nak uwi lagi dah, hamba kena mikir dulu. Ada kodok main banyak bukan kata banyak. Jadi sedikit ni jadi keliru pula. Hamba tak akan uwi ijazah kalau hamba tak ingat apa. Pakai mengaku mendakwa hamba ada ijazah uwi dah. Hamba kena ingat dulu. Hamba pernah ambil kodok, hamba pernah gapo dia kodok, hamba buat calik dalam catat hamba ada. Kalau tidak hamba tak boleh nak bui lah. Hamba tak ingat lah. Duk baca semacam Allah fil awalin Muhammad fil akhirin tu baca tapi ijazah tu kena ada lah. Kalau tak yakin hamba tak akan bui. Waswah pun hamba tak bui. Ada kodok tak bui. Assalamualaikum Ustaz, ada nasihat Ustaz untuk seorang perempuan yang nak hijrah dari sudut pakaian ke arah lebih baik. Pertama, alhamdulillah. Puji Tuhan kerana beri kita hidayah, kekuatan untuk kita berubah daripada jahat kepada baik. Sekarang kita sudah iktiraf dah. Kita mengaku di hadapan Tuhan kita dulu jahat. Mengaku. Kedua, kita puji Tuhan kerana beri kita kebaikan untuk diri kita. Asalnya pakai seluar tapi seluar besar. Baju pun tutup punggung dah. Dan tudung pun tutup dada dah. Tapi masih tak terkena lah dengan syariatnya. Asalnya pakai seluar tapi seluar besar tapi masih tak kena dengan. Nak berubah senang tapi nak kekal ke istiqamah tu susah. Kadang turun naik jugalah. Gini. Orang yang tak boleh istiqamah itu orang yang tidak tahu kenapa saya berubah. Kalau orang itu tahu kenapa saya berubah, ia merupakan suruhan Tuhan. Maka tak ada pilihan kita untuk istilah tukar semula kembali kepada zaman jahiliyah.
Tuhan suruh kita jadi baik. Tuhan suruh kita tutup aurat. Maka apabila itu adalah suruhan daripada Allah, maka kita kena istiqamah. Bukan pilihan lah. Istilah naik turun ni tak boleh sebenarnya dalam agama. Apabila kita faham kita buat kerana Allah, tak ada istilah turun semula dah. Tak ada istilah kata kita nak lawan Tuhan semula dah. Kita kena istiqamah, tutup aurat tu kerana Allah, kita tak akan buka dah selama-lamanya. Masalah nak dapat fadilat tutup muka pula kotor, pahala lebih lagi lah. Tetapi yang penting dulu tutup aurat dulu. Tutup bentuk tubuh, tutup baju jangan tipis, jangan bentuk tubuh, tutup aurat, buka muka tangan saja. Ustaz nak tanya, perempuan yang dalam iddah kematian suami boleh kau pakai kain batik? Kain batik ni dikira hiasan kodok di dalam tempat kita. Kalau dikira hiasan, maka tidak boleh berhias ketika kematian suami. Kena ihdak dipanggil. Ihdak tu semasa iddah, dalam masa iddah 4 bulan 10 hari tu, kena berkabung. Berkabung ni meninggalkan perhiasan. Maka kalau kain batik ni tidak masuk dalam kategori berhias tempat kita. Kain batik ni orang buat biasa lah, kain pakai biasa, tidak ada tarikan, maka tak boleh. Maka boleh pakai. Tapi kalau dia tu merupakan tarikan, berhias, maka tak boleh. Gitulah. Kena tanyalah kawasan tu. Lagu mana orang panggil kain batik. Tak ada biar berapa kain batik. Tak apa. Apa maksud makna ismi dan makna masdari dalam peribahasa sifat Allah? Ismi dengan masdari ni peribahasa dalam sifat kalamullah. Ada kalam dipanggil kalam ismi dipanggil. Ismi kalam zati. Apa maksud kalam ismi kalam zati? Yakni terjemah dia kemampuan berkata-kata. Itulah kalam ismi ataupun kalam zati. Disembah kepada zat Tuhan yang ada sifat kemampuan berkata. Kalam masdari pula proses berkata-kata. Contohnya, ana kalam ismi ni ada duduk sini. Kalam ismi ada duduk. Contohnya lah. Mudah nak takribul fahmi ni. Kalam ismi ada di tekuk ana. Maka ana pun nak waktu bik kalam ismi ni nak suruh orang faham, ana boleh kecek, ana boleh kecek. Menggerak ke lidah apa semua tu bik suara. Maka proses ni, nak gerak ni, maka masdari dia panggil. Kalam masdari. Proses bercakap-cakap. Nisbah pada manusia. Nisbah pada Tuhan, Tuhan ada gigi? Tak ada. Tuhan ada mulut. Lepas tu masdari dia lagu mana? Yakni Tuhan mencipta suara sehingga Nabi Musa dengar. Tu masdari, nisbah pada Tuhan mencipta suara sehingga Nabi Musa mendengar suara. Ya Musa ikhla'na li innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tu pula proses bercakapnya Tuhan dengan Nabi Musa. Tu dipanggil kalam masdari. Hak tubik pula kalam lafzi. Benda yang keluar daripada masdari tubik lafaz lafzi dipanggil. Suara ya Musa ikhla'u. Hak tu kalam lafzi. Lebih kuranglah perbahasan mengenai sifat Allah Ta'ala. Hal tu ulama faham daripada nas-nas ayat Al-Quran. Dalam nas ayat Quran ataupun hadis tidak membahagikan sifat kalam kepada gini-gini. Tetapi berdasarkan bahasa Arab disebut perbahasan ini. Rajak dalam kitab Sawi ala Jauharatut Tauhid yang ditaklik oleh Syekh Abdul Fattah Bizzam. Rektor Ma'had Fatah di Syria. Wali besar suhu dia ni. Sawi ala Jauharatut Tauhid. Syarah Sawi. Tengok taklik dia tu. Syekh Abdul Fattah Bizzam royak lagu tu. Lebih kurang lah. Ni gege duk balas bab tajuk kalamullah. Nah, tak tahu kok mana. Maka nah ni berdasarkan fahaman ulama. Dalam Qurannya sebut wa kallamallahu Musa taklima. Kata kallama saja. Kallama ni fi'il madi. Maka tubiklah istilah ulama tauhid panggil takallama fi'il.
Mutakallimu, ising mesti ada. Orang hujung kecek mesti ada. Bi kalamihi, sifat dia ada. Kalimatin, mesti ada. Takallamal mutakallimu bi kalamihi kalimatin. Semua pada kalimah belakang. Apa dia maksudnya? Telah berkata-kata. Ada masa. Yo, bila Allah Taala berkecek dengan Nabi Musa? Ada. Bi takallama mutakallimu. Siapa dia berkecek? Allah Taala. Ni qadim mutakallim. Bi kalamihi, dengan sifat kemampuan berkata-kata. Ni qadim juga, sama qadim dengan kalam, mutakallim dengan kalam sama qadim. Kalimatin, keluar daripada proses takallama saat ni tu bi kalimatin, hak tu ada masa juga. Bila kau Nabi Musa dengar perkataan ya Musa ikhlaq na'lik, ya dengar. Bila ada masa? Ya ada masa. Sebelum kejadian Nabi Musa tak ada lagi wa kallamallah Musa taklima. Maka pahal daripada nas panggil. Perkataan Tuhan. Bukan kata ada dalam Quran kau sebut Al-Quran telah membahagi kalam, tak ada. Maka orang paling halus membahagikan kalam adalah ulama-ulama Melayu kita. Ulama lain tidak sehalus perbahasa ulama Melayu kita. Timbul bak sifat kalam gagal gepak. Cuma hamba mengaji metod sifat kalam ada 4 juga. Jadi lagu tu lah. Ada sifat kalam ada 2, ikut demo lah. Bagi munggu kita faham daripada nas. Bukan nas orang, tapi faham, istimbak dipanggil. Daripada perkataan di dalam Al-Quran. Solat Jumaat saya baru masuk masjid. Baru nak azan yang kedua. Adakah saya perlu tunggu azan kedua habis? Baru solat sunat tahiyatul masjid atau boleh saja solat ketika azan? Boleh belaka. Cuma afdalnya jawab azan dululah. Jawab azan dulu, barulah kita semaya. Dapat 2 fadilah. Ni kalau kita dah semaya, tak boleh nak jawab azan lah. Rugi so fadilah. Gitu sahaja. Minta jelaskan kenapa guru-guru pondok tidak ijazahkan secara umum tentang doa senjata fakir. Dan bolehkah doa senjata fakir digunakan untuk Israel dan Gaza lah ni. Terima kasih Tuan Guru. Senjata fakir ni adalah satu gelaran kepada doa. Ada tu maksud doa yang tertentu. Ada maksud umum. Doa yang menunjukkan laknat kepada satu-satu kaum. Seperti kunut nazilah. Yang mana Nabi Muhammad buat dalam masa seminggu saja kunut nazilah ni. Hancur lebur musuh Allah Ta'ala. Maka kunut ni Nabi tak suruh pula sahabat-sahabat amal doa ni. Sebab terlalu bahaya, takut-takut menjadi mudarat pula. Maka senjata fakir ni ada doa-doa yang sangat mustajab bagi orang yang kena zalim. Maka kalau kita guna untuk Israel pun tak ada masalah, tak ada apa. Cuma hamba sebut dah tadi, kita mendoakan kehancuran kepada musuh Allah, ya harus boleh, tak ada masalah. Apa? Kerana dia melawan Allah. Bukan kerana nafsu kita. Tetapi hak lebih murni lagi kalau kita doa supaya dia jadi orang Islam berlaku. Mungkin dengan peristiwa ni dia jadi masuk Islam belaka. Lebih lagi murni. Gitu. Jadi sebab itulah senjata fakir ni digunakan oleh orang-orang yang begitu menjaga diri dia. Kalau orang sebarangnya buat kerja sikit, aku doa kat mu pecah perut orang ni. Jadi benda yang bahaya digunakan jadi tak molek. Maka digunakan oleh orang amanah juga. Orang yang amanah boleh sabar. Kecuali benda terdesak baru kita guna. Macam Ismul Azam dah. Cerita Ismul Azam dulu. Hamba ada cerita dah dulu. Ustaz, saya nak tanya solat sunat boleh dilakukan cara duduk. Boleh Ustaz terangkan bagaimana cara solat sunat dengan cara duduk? Terima kasih. Payuh hamba nak duduk payuh. Nak tunjuk lagu mana tak tahu. Oh peti semaya sambil duduk lah. Rokok ke apa dia. Tidak. Nama. Jadi rokok tu paling kurang. Kening ni kena lepas lutut. Rokok. Paling kurang. Kening kena lepas pada lutut. Jangan rokok sikit lah. Rokok kena banyak sampai kening lepas pada lutut. Lepas tu macam biasalah. Tuan Guru tercinta dan dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Apa hukum saya berkahwin dengan ramai wanita? Bukan untuk bersukaria. Lepas tu nampak sengih soalan ni. Untuk mencari isteri soleh.
dan taat suami dan Allah dan Nabi Muhammad. Kita berkahwin dengan wanita banyak kerana nak cari seorang isteri. Maka kita akan jumpa juga dengan seorang perempuan yang berkahwin dengan banyak laki-laki tapi mencari seorang suami yang soleh. Sesuailah dengan kita mencari, dicari, suka mencari-cari, akan jumpa dengan mencari-cari juga. Jadi, kalau kita buat alasan lagu tu, maka perempuan itulah yang kita akan jumpa juga. Yang sama PA dengan kita juga. Kalau kita jaga diri kita, nescaya kita akan dapat seorang perempuan yang jaga diri juga. Itulah jawapan dia. Maza tudin tudan. What you give, you get back. Apa dia yang memberi, mu akan boleh nyepak juga. Apa yang kamu buat, kamu akan boleh serupa dengan tu juga. Al-mu'minu mir'atul mu'mini. Orang mukmin cermin kepada orang mukmin. At-tayyibu lit-tayyibat, orang baik untuk orang baik, al-khabisu lil-khabisat. Gitulah. Bukan kamu kata akan boleh orang jahat, tapi boleh orang yang mencari-cari kita juga. Tengok Instagram dia, bini kita, Allah penuh jatuh saja. Saya dulu masa belum cari, saya memang kenal ramai lah. Berapa orang? Dekat 8,000 orang gitu ya, rasa sakit hati tak dengan lagu tu? Jumpa hak salihah kau jumpa hak. Dah kita buat lagu tu juga. Itulah jawapan dia. Tuhan tak buat nyanyi kita, tapi Tuhan hanya memberi apa yang kita buat. Perbuatan kita adalah doa. Cita-cita kita adalah doa. Niat kita adalah doa. Seolah-olah kita berdoa nak minta perempuan lagu tu. Solat awal waktu sendirian. Solat lewat tapi berjemaah mana lebih baik. Kalau terlalu lewat, afdal sembahyang seorang juga. Kalau terlalu lewat. Kalau lewat tapi tak keluar daripada waktu ikhtiar, afdal pelewat sikit untuk berjemaah. Tuan Guru tolong nasihat dekat anak muda yang duduk belajar ilmu alas sebalik mata. Tapi ilmu semaya tak usah belajar. Kesian kat sepupu saya. Mekacih tu Guru. We love you. Gini, masalah dia belajar ilmu sebalik mata, logilah. Ilmu tak ada masalah lah. Tetapi, oyak dia kena belajar ilmu semaya lah. Ilmu semaya ni balik sana, balik mata. Motar ligak pun lagi hebat lagi ilmu semaya ni. Jadi, suruh dia belajar ilmu semaya. Mungkin dia rasa tidak menarik belajar ilmu semaya kerana dia nampak ilmu sebalik mata tu lebih menarik. Ajar dia, tarik dia, oyak cerita semaya lebih hebat daripada segalanya. Daripada ilmu sebalik mata. Kalau ilmu sebalik mata awak hebat pun, kalau boleh terbang, boleh gapo, nampak kasyah gapo masuk dengan aku, tak ada apa. Baik awak tak nampak apa, tak erti gapo satu, tak ada kelebihan langsung, tapi awak semaya masuk syurga. Oyak cerita gitu, biar dia nampak, semaya. Ni dia oyak cerita jadi tak minat lah. Pandai-pandai lah gayanya. Ingat semaya tu menyebabkan orang masuk syurga. Saya tu tapi kalau nak saya ke mana tu suruh kita tak buat. Boleh tak Ustaz huraikan ibadat menjadi adat? Ibadat ini buat sesuatu menurut suruhan Tuhan. Kalau kita buat menurut perintah Tuhan tu dipanggil ibadat. Kita mengaji ilmu fardu ain. Saya nak pergi jihad di Palestin. Nak pergi jihad di Palestin dengan belajar ilmu fardu ain. Contohnya lah. Tuhan kata ilmu fardu ain lebih lagi. Maka pergi belajar ilmu fardu ain. Sekalipun kita nampak Allah, nak pergi di sana Palestin. Maka buat menurut suruhan Tuhan itu ibadat. Lepas tu ibadat jadi adat. Kalau ikut selera kita, ibadat pun jadi adat. Sebab apa demo semaya ni? Tahu umur hamba memang adat umur hamba tu. Tak ada orang tak semaya. Semaya berlaku jadi cacat tak semaya. Nampak? Sebab apa demo nak pergi jihad ni? Orang pergi jihad berlaku memang musim ni. Buat musim pula. Bukan ikut suruhan Tuhan. Dia pada ain tak lepas, tak tutup aurat, tak gapo dia. Majlis-majlis ilmu tak nampak. Duduk Allahu Akbar duduk. Jihad Palestin. Subhanallah. Jadi adat. Apabila adat tak boleh pahala. Ibadat yang boleh pahala. Bukan kata hamba marah isu Palestin. Wak lagu mana tanda sokongnya itu baguslah. Cuma siapa cuai hok pada ain tak tahu apa ni berat. Jadi adat lah. Tak boleh pahala dah. Semasa berwuduk guna air pahit. Adakah dikira air mustakmal bila semasa gosok anggota wuduk tu kita angkat tangan pada tempat yang sama? Tak apa. Tengah duk basuh ke? Ni. Maka tak dikira, kita pun angkat tangan. Mustakmal kat sini.
Keedah dia musta'mal lah. Bercerai daripada kata wajib, maka menjadi musta'mal. Mungkin kita tengok basuh, terakak lah sikit-sikit. Terakak gini kau misalnya. Terakak gini. Terakak gini. Tak apa hukum dia kerana ketika basuh. Duk tengah basuh kan. Berat. Tak boleh akak langsung. Mana? Tak boleh akak langsung. Sudah. Dekat mana? Sudah. Nak buat mana? Dia jari. Halus ni. Nak buat mana? Tak boleh dah. Tak boleh akak. Sudah. Sudah. Nak buat mana? Sudah. Pening. Jadi, tak payah ketika basuh. Jangan buat pelik sangat. Agama jangan buat payah sangat. Buat mudah. Boleh kata email pakai cincin tosa. Suasa masa solat. Apa hukum beremail dengan dia? Cincin suasa ni tak boleh pakai. Suasa ni adalah emas yang dicampur dengan perak. Maka jadi satu benda dipanggil suasa. Maka kalau seorang itu pakai cincin suasa, maka hukum dia fasik kerana seolah-olah dia pakai emas. Emas lah dicampur dengan perak. Maka ada ulama kata suasa ni boleh pakai. Kerana dia bukan emas dah. Emas campur perak, maka dia jadi benda lain. Bukan emas, bukan perak. Maka kita pakai suasa, bukan pakai emas. Jadi khilaf ulama. Hak muktamad kata haram pakai suasa. Kerana apabila kita bakar cincin tu, dia akan tubik semula emas dia. Berarti emas tu hanya tersimpan dalam. Bukan kata dia jadi benda lain. Kalau benda lain kita bakar, dia jadi hacur lebu gitu lah. Tak, ni jadi pisau. Perak lain, emas lain. Berarti kita pakai emas. Itulah hak muktamad kata haram. Hak keduanya kata makruh sahaja. Jadi apabila tu email pakai, ikut dia. Nak pakai tekuk, pakai berapa dia ni. Apabila maknanya tak buat maksiat lah. Tak pakai benda haram lah. Maka tak syarat tahin semaya, tahin berapa dia. Pakai waktu lain pun tak boleh juga. Jadi tu email tu fasik lah. Kalau atas pendapat muktamad, maka tidak afdal, semaya itu sah. Perempuan dah lehik boleh tak baca maksurat dan boleh tak ustaz bagi tahu bagaimana baca Ratibul Atas. Perempuan mari kota baca maksurat. Maksurat ni gabungnya ayat-ayat Al-Quran, maka kita niat sebagai wirid, hukum dia boleh, harus. Dan baca Ratibul Atas sebagaimana disebut dalam kitab lah, tulislah. Certik cara baca dia, ratib Fatihah apa semua, sedekah Fatihah. Gitulah. Ratibul Atas ini jika tepat-tepat berkait dengan gangguan jin, gangguan apa dia, sesuai dibaca Ratibul Atas. Ratibul Haddad pula sesuai bagi tepat-tepat yang berkait dengan gangguan akidah. Baca di Kelantan ni kau, misalnya Wahabi, misal contohnya lah. Jangan seru hati. Seru hati lah, luar mau seru hati. Kecik lagu ni. Cepat sangat seru hati. Orang lain seru, tak mahu tak khabar. Jadi, baca Ratibul Haddad untuk kawasan-kawasan hak masalah akidah. Maksurat pun boleh hukum dia. Tak ada masalah. Ada baca Al-Quran pun niat zikir. Nak tanya, adakah suami itu dikira dayus apabila membenarkan isteri bermain biak biteng? Main biak biteng? Yang mana pada permainan itu dilihat oleh laki-laki. Tak boleh lah. Tak lain lah kalau yang main tu, yang bubuh, yang pakai tung, yang bubuh dengan kanvas pulak besar. Tak nampak gerak, biak biteng aja. Macam dengan landuk pulak nampak. Main pupuk. Tak nampak. Maka main depan hujan pun, hujan kata berapa dia nampak. Tak apa. Tapi kalau pakaian menjolok mata, maka itu kita klik macam duk jolok-jolok mata kita. Nak suruh kita tengok jolok-jolok mata. Maknanya pakaian yang menjolok mata, yakni kita tengok tak sedap, tak selesa. Tu panggil menjolok mata. Seolah-olah benda tu tajam dah pandang pakaian tu. Seolah-olah menjolok-jolok mata saya. Maka kalau pakai lagu tu bukan main bete, semaya pun tak boleh. Duk dalam Kaabah pun tak boleh pakai lagu tu. Jadi kaitan dia adakah menimbulkan fitnah, tak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, pakai baju, pakai seluar pendek kau dia, itu tak boleh lah. Gerakkan tubuh dia yang nampak juga Allah Rabbi. Tak ada apa. Orang hojok kira pengadil tu 15 dah. Boleh markah 15. Nak biar sabar dia 15. Tuan saya tak ada soalan apa. Sudah. Pelik. Ni paling bisa sekali soalan. Orang lain semua soalan, dia bukan soalan pula. Cuma nak tanya, cuma nak minta tuan guru doa ke abah saya Haji Syafi'i bin Haji Mak Isa kemalangan 2 hari lepas. Sekarang abah saya masih ditidurkan di tempat ICU Hospital Sultanah Bahiyah. Jazakumullah khairan katsira. Baca bismillahirrahmanirrahim 50 kali. 50 kali siuk di telinga dia.
Baca bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Lepas pada sudah siuk dengan halus. Jangan siuk gitu. Kajuk dia. Siuk. Di telinga kanan dan telinga kiri dia, insya-Allah sedar dia. Bismillah. Apa hukum setuh orang untuk jadikan dia imam solat? Sunat kita menyentuh seseorang untuk dijadikan imam supaya ia merubahkan niat dia daripada sembahyang seorang kepada niat jadi imam. Dapat pahala. Kalau dia tak niat jadi tu imam pun sah semaya kita. Berjemaah tu sah. Tapi rugilah dia. Buat apa awak tak curi saya. Kalau tak saya niat jadi imam boleh pahala imam. Tu tujuan dia menyentuh. Sunat. Ya sunat. Bagaimana cara duduk istirahah yang betul? Duduk tahiyatul masjid. Duduk istirahah, duduk iftirah lah. Duduk iftirah macam biasa. Lepas tu bangunlah. Duduk kurang daripada tamak ninah. Kerana tidak ada zikir. Dalam duduk istirahah ni tak ada zikir. Dia hanya Allah Akbar saja. Jadi kalau kita duduk lama jadi panjang Allah Akbar. Allahu Akbar. Panjang jadi. Jadi kena duduk pendek sebab ya Allah Akbar situ. Tak ada zikir kau di duduk istirahah. Maka jangan duduk lebih daripada tamak ninah. Kalau nak duduk tamak ninah jadi panjang pula. Kalau duduk tak jadi buka batal. Kerana kalau duduk hak panjang ni kau dah tahiyat baru batal. Jika Allah bersifat iradat, kenapa adanya syurga dan neraka? Ada syurga dan neraka menunjukkan iradat. Ada kamu, ada aku. Iradat belaka tu. Ikut Tuhan nak buat gapo dia. Jadi nak kata kau mana? Tak apa kaitan ada syurga dengan neraka menunjukkan Tuhan tak ada iradat kau gapo dia. Ikut Tuhan nak buat gapo dia. Kadang-kadang watak ini perlu dilakukan. Kerana kalau kita nak ayat direct kita tu bisa, tak boleh juga. Kadang-kadang kita nak suruh tunjuk kita bisa lagu mana, bisa dari sudut mana. Tuhan nak ayat dia hebat, dia direct gitu tak boleh juga. Manusia ni tak faham bahasa Tuhan. Maka Tuhan buat syurga, Tuhan buat perjalanan hidup manusia, pilihan di antara kebaikan dan keburukan. Maka berlakulah hidayah berapa dia. Tu nak tunjuk zahir Tuhan lah. Dia bukan tak lahir-lahir mengaku dah. Tu orang bisa ambu kan. Bisa kan. Mengaku lalu. Jadi orang jadi tak nampak bisa tak. Mengaku dah. Soal dia kelik masuk mengaku dah. Ni jadi nampak pilihan dia. Berlawan dengan nafsu. Berlawan dengan setan. Kan nampak kan sikit cerita tu kan. Allah. Tak puas hati dengan Tuhan lagi. Sebut nama Tuhan senyap sudah lah kita orang mukmin. Allah. Bos senyap. Jangan kata gapo dia. Dia Tuhan kata Allah. Dia sebut nama Tuhan. Senyap. Tak boleh nak kata gapo dia. Suka melawan manusia ni. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aksara syai'in jadala. Manusia ini banyak suka sangat nak berdebat dalam tajuk-tajuk. Tajuk Tuhan pun nak berdebat juga. Senyap sudahlah. Kunut nazilah dalam solat itu sama dengan kunut subuh kau ustaz di rakaat akhir lepas iktidal. Ya. Keadaan dia sama tapi hukum dia lain. Kunut hak kita baca siap subuh dipanggil kunut ratibah. Tu hukum dia sunat ab'ad. Tinggal kena sujud sawi. Manakala kunut nazilah ni sunat hai'ah saja, tinggal tak wajib, tak sunat sujud sawi. Itu saja. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah
wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.